Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di kuliah Zuhur ini. Dan sebagai yang selalu kita nyatakan, berharaplah kita bahawasanya Allah Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita. Dan janganlah kita lupa bahawasanya nikmat yang amat besar adalah nikmat iman dan Islam. Dan kita sudah tergolong di dalamnya. Hanya saja berusahalah sedaya upaya untuk menambah amal kita, menambah bekal, kerana tidak akan ada seorang pun yang dapat lepas daripada kematian. Kematian adalah merupakan satu pintu di mana kita akan bertemu dengan Tuhan Rabbul Izzah. Kita akan dipertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan di muka bumi ini dengan modal usia umur yang telah diberikan oleh Allah. Maka tetapkanlah keimanan kita, kuatkan, tingkatkan segala apa yang dapat kita kerjakan semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah di mana sebelumnya datang Islam ke Madinah. Kerana kita tahu Islam bermula di Mekah, kemudian itu baru berkembang ke Madinah. Dan di Madinah itu ada seorang yang namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini sebelum dia Islam, dia ada sebuah berhala, iaitu berhala Manat yang diperbuat daripada kayu yang amat bagus. Dan dia senantiasa memelihara berhala ini. Apa saja kalau nak dilakukan, dia akan merujuk kepada berhala ini. Apa yang kita nak sampaikan pada tengah hari ini adalah sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembangkan ajaran Islam, yang beliau itu adalah merupakan utusan daripada Allah. Semua jazirah Arab hampir keseluruhannya, termasuk Mekah, mereka adalah merupakan orang-orang yang menyembah berhala. Berhala mereka amat banyak, sampai diberitakan sebelum datangnya Islam 360 buah berhala ada di Kaabah. Dan berhala yang besar adalah namanya Hubal. Siapakah Hubal ini? Hubal adalah yang diberitakan di dalam sejarah merupakan orang soleh yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim AS. Tetapi apabila beliau meninggal, beliau mati, maka orang-orang telah mempertuhankan Hubal ini dan dibentukkan sebagai bentuk seorang laki-laki yang tangannya kudung. Jadi orang yang mula-mula yang bertanggungjawab membawa berhala ini ke tanah suci Mekah adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai satu ketika ada kepentingan, dia pergi ke Syam dan satu tempat namanya Balqa, dan di sanalah orang-orang Balqa ini menyembah ataupun mempertuhankan Hubal. Jadi dia kata amat baik. Ada yang memberitakan bahawasanya bukan urusan perniagaan yang Amr bin Luhai pergi ke sana, tetapi disebabkan berubat kerana dia sakit dan akhirnya dia sembuh di Balqa itu. Dan orang-orang Balqa ketika itu menyembah Hubal, dan dia kata baiklah aku bawa Hubal ini dan aku perkenalkan di Mekah. Yang akhirnya orang-orang Mekah terima kerana Amr bin Luhai adalah salah seorang bangsawan Mekah dan dia punya banyak harta. Apabila sudah sampai di Mekah, mereka sudah memodifikasikan patung ini yang asalnya tidak ada tangan tetapi ditambah tangan oleh orang-orang Arab jahiliah di Mekah, iaitu dengan tangan emas. Maka dipertuhankanlah Hubal ini, diletakkan di dalam Kaabah. Ada yang dikatakan di tengahnya, ada yang dikatakan di luar Kaabah, berhampiran dengan Hajar Aswad. Banyak riwayat tentang itu. Jadi kita sambung dengan Amr bin Jamuh tadi itu, iaitu dia selalu mempertuhankan Manat ini. Dan Manat juga adalah salah satu Tuhan yang disembah oleh orang-orang Mekah. Sampailah ketika Rasulullah mengembangkan ajaran Islamnya ke Madinah, anak-anaknya ada 3 orang, semuanya laki-laki. Yang semua anak-anak laki-laki ini telah beriman kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dan menyambut Islam itu sebagai agama yang baik. Begitu juga isteri kepada Amr bin Jamuh ini. Kemudian tu anak-anaknya itu bersahabat dengan Muaz bin Jabal. Kita kenal Muaz bin Jabal adalah seorang sahabat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Anak-anak daripada Amr bin Jamuh ini ingin sekali bahawasanya bapaknya itu akan memeluk, akan menerima Islam sebagai agama yang benar. Tetapi dia kata,
aku ingin nak mengetahui apakah ajaran itu yang sebenarnya. Kemudian tu anaknya yang seorang itu, iaitu salah seorang daripada anak laki-lakinya, datang kepada bapaknya dan dia membacakan suratul Fatihah. Apabila dibacakan suratul Fatihah ni, Amr bin Jamuh ni terbuka sedikit hatinya. Dia kata sangatlah indah ayat-ayat ini, sangatlah indah perkataan ini. Adakah mereka tu semua berkata yang demikian? Kemudian tu anaknya kata, lebih daripada ini pun ayat-ayat itu telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lekas-lekaslah kamu memeluk agama Islam. Tetapi dia kata, tidak sama sekali sebelum aku merujukkan perkara aku kepada Manat, iaitu Tuhan yang disembah. Jadi kata anaknya, apalah Manat akan boleh memberi jawapan kepada kamu? Manat itu hanyalah merupakan patung yang diperbuat daripada kayu yang kamu letakkan wangi-wangian dan kamu sembah siang hari malam. Dia tidak akan dapat memberikan jawapan apa-apa kerana dia tidak boleh berkata-kata, dia tidak boleh mendengar, dia tidak boleh melihat. Tidak, kata dia, aku akan mendapatkan keizinan daripada Manat dulu sebelum aku mengubah agamaku. Jadi anak-anak ini mengaturkan rancangan. Pada malam hari ketika ayahnya tidur, diambil patung Manat ini, maka dicampakkan ke dalam lubang najis. Esok paginya waktu dia bangun tidur nak menyembah Tuhan ini, dicari-cari sudah hilang di tempatnya, yang akhirnya dia jumpa di lubang najis. Kemudian tu diambil balik, dibersihkan, ditaruh lagi wangi-wangian. Malam yang kedua begitu juga dikerjakan oleh anak-anaknya. Malam yang ketiga begitu juga, yang akhirnya dia kata, kamu ini Tuhan yang bodoh, katanya. Dia maki Tuhan dia sendiri. Dia kata, kalaulah nanti malam ini ada orang yang nak menganiayakan kamu, dia ambil pedang, maka dia gantungkan kepada patung ini, aku beri kamu senjata, kamu lawanlah sesiapa saja yang akan menganiaya kamu. Memang sudah kedapatan, patungnya tetap patung, berhala ya tetap berhala. Dia tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada manusia. Malam yang keempat anak-anaknya buat begitu juga. Malah kali ini lebih teruk lagi, iaitu berhala itu diikatkan kepada bangkai anjing, kemudian itu dicampakkan di dalam lubang najis. Maka apabila dia lihat perkara yang sebenarnya berlaku, iaitu dia kata, kamu tidak dapat menyelamatkan diri kamu walau aku sudah memberikan senjata kepada kamu. Kamu Tuhan yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak berkata-kata. Langsung anaknya ketika itu mengatakan, benar ayah, sepatutnya kamu sudah sedar lama tentang ini. Dan bagaimana ajakan kami kepada kamu, begitulah kita harapkan supaya kamu menerima Islam sebagai agama yang benar. Kerana Islam mengajarkan Tuhan yang satu, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha berkata-kata, dan dialah yang wajib kita ibadahi. Maka terbukalah hati Amr bin Jamuh dan dia menjadi seorang Islam yang baik, seorang mukmin yang patuh kepada nabinya. Dan ketika meletus perang Badar, dia datang berjumpa dengan Rasulullah untuk menyertakan dirinya di dalam peperangan. Tetapi Rasulullah kata, sayang wahai Amr bin Jamuh, kamu sudah sangat cukup tua. Iaitu sudahlah kamu sudah tua. Ada riwayat mengatakan hampir 80 tahun usianya ketika itu. Dan Rasulullah mengatakan, kamu sudahlah tua tetapi kamu pincang, kakinya timpang, jadi tidak kuat untuk berjalan. Janganlah kamu ikut serta di dalam perang Badar ini. Dia patuh dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tetapi apabila tercetus perang Uhud, dia bersungguh-sungguh minta kepada Rasulullah, mengizinkan akhirnya Rasulullah kepadanya, dia mati sebagai syahid. Dan dia ditanam di perkuburan Uhud, yang mana kita sekarang apabila pergi haji kita ziarah Uhud, iaitu perkuburan para syuhada di sana. Selepas daripada 46 tahun kemudian, iaitu di dalam pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, tanah perkuburan Uhud telah dibanjiri air, dinaiki air, yang sebahagian kuburannya terjejas dengan sebab naik air. Maka diperintahkan oleh yang memerintah, iaitu Muawiyah, menggali semula dan dipindahkan ke tempat lain. Dan Amr bin Jamuh kuburnya terikut, iaitu termasuk yang digali, yang akhirnya mereka semua dapat melihat karamahnya Amr bin Jamuh, seorang yang sangat kuat di dalam hatinya untuk mati sebagai seorang syahid. Tidak rusak jasadnya, masih seperti mana dia mati ketikanya di dalam perang Uhud. Ini apa yang kita nak sampaikan, iaitu seluruh jazirah Arab adalah penyembah berhala. Begitu juga di dalam Mekah.
Sampai kepada zaman Abdul Muttalib juga masih menyembah berhala. Sampai kepada zaman ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah pun masih menyembah berhala. Dan berhala yang sangat terkenal ketika itu Hubal sebagaimana yang sudah kita beritakan tadi, dan juga Uzza, dan juga Manat, dan juga Lata. Ini semua nama-nama yang pernah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, iaitu nama-nama berhala yang disebut sebagaimana di dalam surah An-Najm ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza, apakah kamu menjadikan Lata dan Uzza, wa manata tsalitsata ukhra, dan yang ketiga berhala Manat menjadi sesembahan kamu, dan kamu menganggap bahawasanya tiga berhala ini iaitu Lata, Uzza dan Manat adalah sebagai anak perempuan Allah. Ini yang mereka persangkakan. Alakumuz zakaru walahul unsa. Allah Ta'ala bertanya, adakah bagi kamu anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Ini dalam surah An-Najm, tuan-tuan boleh rujuk. Tilka izan kismatun diza. Ini adalah merupakan satu pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'um sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini adalah nama-nama yang kamu sengaja ada-adakan, dan begitu juga bapa-bapa kamu sebelum kamu mengatakan nama-nama ini adalah merupakan ciptaan mereka. Ma anzalallahu biha min sultan, walhal Allah Ta'ala tidak pernah menurunkan pun satu keterangan tentang tiga-tiga nama berhala ini sebagai sesembahan. Iyattabi'una ila dhanna wa ma tahwal anfus, dan dia menjadi sesembahan kamu hanyalah kerana prasangka kamu bahawasanya patung-patung berhala ini mendatangkan kebaikan dan mudarat kepada kamu. Wa ma tahwal anfus, dan itu hanyalah daripada kesukaan hawa nafsu kamu sendiri. Walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda, dan sebenarnya datang kepada kamu adalah petunjuk daripada Tuhan yang sebenarnya. Amlil insani ma tamanna, atau kepada manusia iaitu menjadi angan-angannya. Falillahil akhiratu wal ula, maka bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Ini yang kita nak sampaikan, iaitu suasana Mekah adalah penuh dengan penyembahan berhala sampai kepada zaman Abdullah, iaitu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita beritakan pada minggu yang lalu, iaitu bagaimana sesudahnya Abdul Muttalib berjaya menggali semula Zam-Zam, dan dia bernazar bahawasanya apabila dia mempunyai 10 anak laki-laki dan anak laki-laki ini semuanya sudah dewasa, dia akan mengorbankan atau akan menyembelih salah seorang daripada anak laki-lakinya supaya dipersembahkan ataupun disembelih di sisi Kaabah. Jadi memang benar Abdul Muttalib telah mempunyai 10 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan daripada 5 orang isteri. Sebab itu apabila kita mengkaji sejarah, selepas daripada kematian bapa Nabi Abdullah, Nabi dipelihara oleh Abdul Muttalib, iaitu datuknya. Selepas datuknya pula meninggal dunia, kemudian Nabi diambil oleh Abu Talib, pakciknya. Abu Talib dan bapa Nabi Abdullah daripada satu ibu. Ibu Abdullah dan ibu Abu Talib adalah Fatimah binti Amr. Kita kata tadi 5 orang isteri daripada Abdul Muttalib. Dia melahirkan ramai anak, tetapi yang menjadi satu ayah dan satu ibu adalah Abdullah dan Abu Talib. Kita akan bertanya, banyak pakcik-pakcik Nabi yang laki-laki, kenapa tidak ada yang ambil Nabi? Sedangkan kalau kita lihat Abu Lahab, sebagaimana surah Tabbat yada abi lahabi wa tab, Abu Lahab adalah pakcik Nabi juga, tetapi daripada ibu lain. Nama ibu Abu Lahab adalah Lubna. Dia lebih kaya berbanding dengan Abu Talib, dan Abu Talib ada ramai anak. Kenapa Abu Lahab tidak mengambil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kematian datuknya Abdul Muttalib? Walhal dia juga adalah pakciknya. Jadi kita lihat apabila adanya hubungan kekeluargaan yang sangat dekat
iaitu daripada satu ayah dan satu ibu, maka memahamilah kita walau macam mana miskinnya Abu Talib dengan ramai anak, dia tetap mengambil anak saudaranya yang daripada satu ayah dan satu ibu dan dia pelihara baik, iaitu Nabi kita Muhammad SAW telah dipelihara oleh isteri Abu Talib sebagai anaknya sendiri. Kalau ada makanan sebelum Nabi sentuh, anak-anaknya lain tidak boleh sentuh, kerana dia sangat membesarkan Nabi kita, memuliakan Nabi kita, dan dia sangat berterima kasih kepada apa yang telah isteri Abu Talib memberi pendidikan dan penjagaan kepadanya. Jadi apabila anaknya semua sudah dewasa, maka nak dijalankanlah nazarnya, iaitu Abdul Muttalib telah memanggil semua anak-anaknya yang laki-laki ini, termasuk Hamzah. Hamzah juga adalah anak Abdul Muttalib, pakcik kepada Nabi tetapi daripada ibu lain, nama ibunya Halah. Jadi dia kata, semua kamu sudah datang ke hadapan aku, maka kamu tulislah di atas dadu nama masing-masing. Aku akan mengundi siapakah di antara kamu yang bakal aku jalankan nazar, iaitu akan aku sembelih salah seorang daripadanya apabila sudah keluar undian ini di sisi Kaabah. Jadi apabila dikocok dadu tadi, diambil, keluarlah nama Abdullah. Tidak dia memutuskan untuk sembelih ketika itu, diundi buat kedua kalinya, diundi buat ketiga kalinya, semua tiga-tiga kali nama Abdullah yang keluar. Jadi dia kata, memanglah Abdullah adalah merupakan anak yang paling disayang oleh Abdul Muttalib. Memang itu kan, kalau kita lihat orang yang disuruh bersedekah, orang yang bernazar adalah semestinya kita bernazar ataupun kita bersedekah kepada apa yang nak kita berikan daripada harta yang sangat kita cintai, daripada sesuatu yang sangat kita sayang. Itu yang sebenarnya yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kerana apabila kita sudah tidak suka sesuatu perkara yang ada pada kita, yang jadi milik kita, baru kita nak berikan sedekahnya kepada orang lain, itu bukanlah dinamakan sedekah yang baik, tetapi sesuatu yang sudah kita tak suka, kita bagi orang lain. Kalau kita dah tak suka, orang lain pun takkan suka. Sebab itu digalakkan sekali kita memberi sedekah daripada apa yang kita suka, iaitu kalau kita lebih mencintai sesuatu, itulah yang disuruh beri sedekah. Dan sekarang tak ada orang yang tidak mencintai wang. Sebab itu wang adalah merupakan sesuatu yang disukai oleh orang. Keluar wang sebagai sedekah, maka itulah sedekah yang sebenarnya yang akan diganjari oleh Allah Ta'ala. Subhanallah, sangat besar ganjaran orang yang bersedekah daripada harta yang sangat dicintai. Apabila sudah jelas bahawasanya Abdullah lah anak yang terpilih, Abdul Muttalib kata, bersedialah. Maka akan dijalankan penyembelihan di sisi Kaabah. Datang semua orang-orang Quraisy ketika itu, iaitu kaumnya Abdul Muttalib. Dia kata, janganlah kamu teruskan keadaan ini kerana kamu adalah merupakan ketua bangsawan di sini. Kalau kamu memulakan sesuatu, kami akan pula nanti pada lain ketika, pada zaman-zaman yang akan datang, kami akan mengikut jejak langkah kamu, bahawasanya perkara ini tidak sepatutnya dilakukan. Jadi kata Abdul Muttalib, aku sudah bernazar, aku akan menjalankan nazarku ini. Kemudian orang-orang, iaitu kaumnya Abdul Muttalib, mengatakan, kita carilah orang yang bakal menasihati macam mana untuk keluar daripada perkara ini. Maka dicarilah orang yang akan menasihati, di mana diberitakan orang yang dapat menasihatinya itu ada di Madinah. Kemudian tu mereka pergi ke Madinah, dan ketika itu Madinah bukan nama Madinah yang kita tahu, namanya adalah Yasrib. Dia pergi ke Madinah, mereka beritakan bahawasanya dia tidak ada di Madinah, tetapi ada urusan, iaitu dia berada di Khaybar. Khaybar jauh sedikit daripada Madinah. Kemudian tu dia terus pergi mengejar orang ini sampai ke Khaybar, yang akhirnya dia datang menceritakan kisah yang sebenarnya, bagaimana nazarnya untuk menyembelih anaknya dan minta jalan keluar. Dia kata, di tempat kamu kebiasaannya apabila membayar denda pembunuhan, yang dinamakan di dalam istilah fikih diyah. Diyah adalah bayaran yang sepatut dikenakan kepada pembunuh yang telah membunuh satu jiwa. Jadi dia kata 10 ekor unta, iaitu satu jiwa yang dibunuh
akan dibayar dengan 10 ekor unta atau harga 10 ekor unta. Maka orang yang menasihati ini mengatakan, baiklah, taruhlah di dalam undian itu unta dan nama Abdullah. Kalau kamu undi keluar nama Abdullah, kamu sembelihlah 10 ekor unta. Sampailah Allah akan meredai apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dia pulang ke Mekah dan dia buat sebagaimana nasihat yang telah diberikan. Undi yang pertama nama Abdullah, sembelih 10 ekor unta. Yang kedua pun nama Abdullah, sampai berlaku 10 kali banyaknya, maka berlakulah penyembelihan 100 ekor unta untuk menebus nyawa Abdullah. Jadi apabila dia sudah selamat, maka kata Abdul Muttalib, kamu sudah selamat daripada nazar aku, iaitu Allah Ta'ala telah reda, iaitu 100 ekor unta sebagai menebus nyawa kamu. Maka sekarang akan aku carikan jodoh buat kamu, kerana sudah sampai masanya untuk kamu berumah tangga. Jadi kita sambung nanti siapakah isteri ataupun siapakah calon menantu Abdul Muttalib, kita akan beritakan insya-Allah di minggu hadapan. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah ilahul Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.